Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini di Peti Gada Malaysia kini bertajuk Kertas Pandora, SPRM panggil bekas menteri, anak bekas PM. Berita penuh, SPRM telah merekodkan kenyataan seorang bekas menteri berhubung kekayaan di luar negara sebagaimana didedahkan kebocoran kertas Pandora yang dilaporkan pada 2021 menurut laporan media. Utusan Malaysia dan New Straits Times melaporkan kenyataan bekas menteri itu direkodkan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya semalam. Manakala seorang anak bekas Perdana Menteri pula telah dipanggil untuk disoal siasat hari ini. Sumber yang tidak dinamakan dilaporkan memberitahu media tempatan ini bahawa siasatan masih di peringkat awal dan lebih ramai orang mungkin akan disoal berhubung kertas Pandora tidak lama lagi. Aliran wang kepada pelaburan asing dan kemudian penemuan laporan Pandora Papers sedang dikaji dengan teliti dan siasatan sedang dijalankan untuk melihat sekiranya terdapat sebarang unsur jenayah seperti yang dinyatakan dalam laporan antarabangsa itu, kata sumber itu. Individu yang dipanggil untuk disoal siasat tidak dinamakan, seperti amalan biasa berhubung orang yang belum didakwa di mahkamah. Bagaimanapun, bekas menteri itu digambarkan dalam laporan berkenaan sebagai menteri kanan ketika era pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Dilaporkan bekas menteri itu antaranya diminta menjelaskan aliran wang dan pelaburan ke dalam 12 syarikat luar pesisir yang berdaftar atas namanya dan ahli keluarganya di luar negara. Penyiasat juga dilaporkan sedang menyiasat sama ada dana itu datang daripada projek kerajaan atau tidak. Kertas Pandora merujuk kepada kebocoran dokumen kewangan dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus syarikat Shell dan firma pemegang amanah di kawasan cukai di seluruh dunia. Dokumen itu didedahkan kepada konsortium antarabangsa wartawan penyiasatan ICIJ yang seterusnya memberikan akses kepada rakan kongsinya termasuk Malaysia kini. Antara ahli politik Malaysia yang didapati menyimpan kekayaan mereka di tempat bebas cukai termasuk Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Aziz, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan beberapa yang lain. Mereka masing-masing berkata pada 2021 bahawa akaun berkenaan telah digunakan untuk tujuan yang sah, mempunyai entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang. Tetapi dalam beberapa keadaan, amalan itu dikaitkan untuk mengelak atau menghindari cukai. Dalam kes lain, ia cuba untuk mengekalkan kerahsiaan atas pelbagai sebab. Pendedahan Pandora Papers telah membawa kepada gesaan penyiasatan dan lebih ketulusan. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas dan seterusnya dipetik dari BH Online bertajuk 1 sen walahi pun tak ada, Muhyiddin. Berita penuh, Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin menegaskan akan mengambil tindakan sewajarnya susulan tuduhan beliau terbabit rasuah khususnya berhubung dakwaan memberikan kontrak bernilai RM1 bilion ringgit kepada menantunya. Kenyataan itu disuarakan ahli Parlimen Pago itu ketika menjawab gesaan Ko Pyo Tiong, PH Kota Melaka, yang mencela ketika bekas Perdana Menteri itu membahaskan titah diraja ketika sidang Parlimen hari ini. Itu adalah suatu fitnah dan pembohongan. Tak apa, kita akan ambil tindakan sewajarnya, katanya tanpa mengulas bentuk tindakan yang akan diambil. Terdahulu, Po Tiong bangkit mengajukan soalan mengenai kontrak yang diberikan kepada menantu Muhyiddin, meskipun tidak diberikan laluan oleh ahli Parlimen Pagau itu yang sedang berucap. Keadaan sedikit kecoh apabila beberapa ahli parlimen turut serta termasuk Muhammad Sani Hamzan, PH Hulu Langat, yang turut menggesa Muhyiddin mengambil tindakan sekiranya dakwaan rasuah itu satu pembohongan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dakwaan pembabitan Muhyiddin dalam pemberian kontrak bernilai RM1 bilion kepada menantunya tidak akan tersebar luas jika ia tidak benar.
Anwar yakin dakwaan itu benar, namun menyerahkan perkara itu kepada pihak berkuasa untuk menentukan sejauh mana pembabitan Muhyiddin dalam penganugerahan kontrak berkenaan. Perdana Menteri turut menegaskan perkara itu dibangkitkan pentadbirannya kerana mahu menghentikan sepenuhnya amalan pemimpin terdahulu yang menggunakan kedudukan bagi mengkayakan keluarga masing-masing. Dalam pada itu, Muhyiddin turut mendakwa kerajaan ketika ini mengambil tindakan berbentuk witch hunting dengan mencari kesalahan kerajaan sebelum ini yang tidak wujud. Mereka melemparkan tuduhan bukan-bukan, katanya saya seleweng RM600 bilion ringgit. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata. Lepas itu dah tukar RM530 bilion, RM90 bilion, RM45 bilion dan selepas itu RM300 juta. Kalau dari segi undang-undang, ini adalah fitnah. Saya belum kata nak ambil tindakan undang-undang sebab saya nak beri peluang kepada Perdana Menteri baharu. 1 sen walahi pun tak ada. Apa disebut itu adalah pakej rangsangan, bukan untuk kita dapat kontrak, katanya. Muhyiddin turut mempersoalkan tindakan pembekuan sejumlah pegawai tinggi kementerian yang didakwa dilakukan selepas kerajaan baharu mengambil alih. Ia selepas Datuk Seri Taqiyuddin Hasan PN Kota Baru mencelah dalam perbahasannya dan mendakwa beliau difahamkan kira-kira 20 ketua jabatan termasuk ketua setiausaha ketika ini dibekukan tugas. Penjawat awam ini bersikap profesional. Kenapa kita nak bekukan mereka? Jawatan tertinggi Ketua Setiausaha Perbendaharaan belum lagi diisi. Bagaimana kerajaan nak jalankan kerja? Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA yang menjaga perkhidmatan awam dan pelantikan kenapa buat begitu? Sebagai penjawat awam, ada proses dan prosedur mereka. Jika mereka lakukan kesalahan, mereka boleh dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin, bukan dibekukan dan jawatan tidak diisi. Jadi, yang jadi menteri, siapa nak bantu? Takkan anak sendiri yang duduk dalam pejabat nak bantu. Apa pengalamannya? Tidak tahu apa-apa pun, katanya.